من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى tafsir surah Al-Anfal ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu menafkahkan, iaitu membelanjakan harta-harta mereka untuk mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan maka mereka akan terus menafkahkannya. Maknanya akan terus menerus membelanjakan harta mereka untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Thumma takuna alaihim hasrah thumma yughlabun. Kemudian mereka akan menyesal ataupun kalah. Kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir itu mereka akan dihimpunkan di dalam neraka Jahannam. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Untuk Allah Subhanahu wa taala mengasingkan di antara yang jahat daripada yang baik. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Dan Allah menjadikan yang jahat itu saling bertampukkan di antara satu sama lain. Fayarkumahu jami'an. Dan mereka akan berlungguk sesama mereka. Fayaj'alahu fi jahannam. Dan mereka akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Ulaika humul khasir. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang kafir ini mereka bukan sahaja beriktikad salah. Mereka bukan saja beriman dengan perkara-perkara yang menyalahi kebenaran, tetapi juga mereka tidak berdiam diri. Mereka bukan sekadar menjadikan agama itu hal ehwal peribadi mereka semata-mata, tetapi sebaliknya mereka menggerakkan satu kekuatan untuk menghalang manusia yang lain, iaitu menghalang manusia daripada mendapat kebenaran. Bagaimanakah mereka menghalang? Iaitu mereka membelanjakan harta mereka. Sekiranya mereka telah mencapai ke tahap negara, mereka akan menggunakan wang negara. Mereka akan menggunakan bajet yang banyak. Mereka akan keluarkan. Mereka akan agihkan. Sehingga mereka dapat menghalang manusia ini daripada kebenaran. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini di antara prinsip kita di dalam ilmu tafsir, seperti yang diterangkan di dalam kuliah-kuliah yang lalu, di mana pengajaran daripada Al-Quran ini adalah umum lafaz Al-Quran itu dan bukan disebabkan turunnya ayat itu semata-mata. Turun ayat ini sempena dengan peristiwa Perang Badar. Apabila orang-orang kafir Quraisy mereka menghimpunkan harta mereka untuk mereka menyerang umat Islam, untuk mereka menyelamatkan kafilah dagangan Abu Sufyan. Apabila dapat berita daripada Abu Sufyan bahawa Muhammad dalam perjalanan untuk merampas harta-harta dagangan mereka, Abu Sufyan menghantar seorang untuk
pergi ke Mekah dan memaklumkan kepada penduduk Mekah. Lalu penduduk Mekah menyediakan tentera yang besar yang berjumlah 1,000 orang. Itu berhadapan dengan rombongan umat Islam seramai 300 lebih yang dalam perjalanan untuk memintas rombongan perdagangan Abu Sufyan. Mereka menyiapkan tentera yang lengkap. Mereka mengeluarkan harta-harta mereka untuk menyiapkan pedang, untuk menyiapkan kuda, untuk menyiapkan bala tentera yang besar, makanan, minuman dan sebagainya. Pada sangkaan mereka akan dapat mengalahkan Islam dan dapat mengalahkan kebenaran. Lalu berkata salah seorang daripada mereka, "Ya ma'syar Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum wa qatla khiyarikum." Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad dalam perjalanan dan akan membunuh orang-orang yang terbaik dari kalangan kamu. Fa'inuna, maka tolonglah kami bihadzal mal ala harbihi, dengan wang yang berada dalam kantung-kantung. Wala'allana an nudrik minhu tha'ran biman usibu minna. Mudah-mudahan kita akan dapat mengajar mereka. Dalam usaha mereka untuk memerangi kita, kita akan mengajar mereka pula. Fafa'alu, lalu mereka melakukan, mengumpulkan harta-harta mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menafkahkan, menginfakkan, menyumbangkan harta-harta mereka untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Fasayunfiqunaha, dan mereka akan terus menafkahkan. Bermakna bukan saja dalam perang Badar, tetapi dalam apa sahaja usaha sepanjang zaman, mereka akan berusaha untuk menghalang manusia dari perjalanan Allah dengan menggunakan wang-wang mereka. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yaghlabun. Kemudian mereka akan menyesal dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir akan dihimpunkan ke dalam neraka Jahannam. Itu adalah sebab turunnya ayat ini, kata sebahagian ulama. Tapi apa yang berlaku adalah orang-orang kafir ini, mereka membelanjakan harta mereka yang banyak dan banyak digunakan bajet ataupun dalam negara, menggunakan bajet dalam negara berjumlah beratus juta ringgit, berbilion ringgit. Kemudian bukan saja harta negara, tetapi juga mereka menggunakan harta-harta peribadi. Kalau kita lihat wang yang disalurkan ataupun yang dikeluarkan oleh individu-individu di Amerika Syarikat sahaja untuk memerangi Islam berjumlah berbilion ringgit. Sebagai contoh, individu-individu seperti George Soros menubuhkan Open Society Institute, OSI. Mereka memberi apa sahaja sumbangan yang mereka boleh beri kepada badan-badan di seluruh dunia. Apa saja yang boleh menghalang umat Islam daripada kembali kepada Islam. Dengan merencanakan apa saja perancangan dan sebagainya, boleh minta bajet kepada dia daripada Open Society Institute ni, dan dia boleh sumbangkan harta dia ke jalan maksiat ataupun ke jalan syaitan ataupun iblis. Dan banyak kita boleh tengok di dalam website badan-badan yang menerima sumbangan daripada Open Society Institute ini yang dimiliki oleh George Soros, salah seorang bilioner Yahudi. Itu sumbangan daripada individu-individu. Adapun sumbangan daripada negara yang memiliki kekayaan yang besar, negara-negara kita lihat, Amerika Syarikat contohnya menubuhkan NED, National Endowment for Democracy, ataupun peruntukan negara bagi tujuan-tujuan menyebarkan demokrasi, apa yang mereka istilahkan sebagai demokrasi, yang sebenarnya adalah menyebarkan ideologi
jahat mereka ataupun ideologi kufar kepada negara-negara, khususnya kepada negara-negara umat Islam, dan itu secara khusus dan secara umumnya kepada mana-mana negara yang boleh diajak pada akhirnya untuk tunduk di bawah dominasi ataupun hegemoni Amerika Syarikat. Jadi budaya ataupun strategi menggunakan wang, menggunakan harta merupakan salah satu daripada strategi untuk menghadapi kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat liyamizallahul khabitha minat tayyib, yang bermaksud supaya Allah Ta'ala mengasingkan di antara yang jahat daripada yang buruk. Ini satu hakikat yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara sunnah daripada sunnah-sunnah alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk umat manusia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang baik bercampur bau dengan orang-orang yang tidak baik, sehingga tidak dapat dikenal pasti siapakah di kalangan mereka yang baik dan siapakah di kalangan mereka yang tidak baik. Di antara kejadian yang paling menonjol yang menerangkan hakikat ini adalah peristiwa hijrah, di mana dengan peristiwa hijrah umat terbahagi kepada dua, iaitu yang berada di Mekah dan yang berada di Madinah. Yang berada di Mekah yang tinggal adalah orang-orang kafir Quraisy yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan segelintir umat Islam yang tidak mampu ataupun tidak berhijrah. Tapi secara umumnya ia merupakan satu masyarakat jahiliyah yang berada di bawah sebuah negara jahiliyah, di bawah kekuasaan Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya. Kemudian di sana terdapat negara Islam, Madinah, yang melaksanakan undang-undang Islam dan undang-undang Al-Quran Al-Karim. Di sini tempat umat Islam bernaung di bawahnya. Maka berlaku di sana pengasingan, walaupun terdapat orang-orang kafir di Madinah di samping umat Islam, tetapi mereka bersetuju untuk bernaung di bawah sebuah negara yang dinamakan negara Islam Madinah, ataupun yang kita kenal pasti ia sebagai Dar Islam, dar ataupun negara bagi Islam. Ini berlaku pengasingan. Ini adalah satu sunnah daripada sunnah-sunnah Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan terus menerus akan berlaku pengasingan demi pengasingan sehingga Allah Ta'ala jelas siapakah yang baik dan siapakah yang tidak baik ataupun yang buruk. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, untuk Allah Ta'ala mengasingkan di antara yang baik dengan yang tidak baik. Ianya datang daripada apa? Daripada orang-orang kafir menafkahkan wangnya untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Bermakna orang-orang kafir, mereka mengeluarkan negara-negara barat, individu-individu bilioner, daripada sebesar-besar sumbangan kepada sumbangan-sumbangan yang kecil, pungutan duit untuk tujuan-tujuan tertentu, minta sponsor daripada tokoh-tokoh ataupun daripada jutawan-jutawan tempatan, contohnya meminta bajet daripada badan-badan. Semua ini berkait dengan harta ini bertujuan untuk menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah mereka menghalang manusia daripada jalan Allah? Dengan berbagai-bagai cara. Ya, dengan penganjuran program-program yang berupa maksiat, dengan penerbitan bahan-bahan majalah dan sebagainya. Kemudian menawarkan bantuan kepada manusia, seperti mana dilakukan oleh gereja. Mereka membantu golongan-golongan yang miskin, golongan-golongan yang mengharap bantuan. Mereka boleh membantu pelajar-pelajar yang memerlukan. Duit juga mereka boleh gunakan untuk menerbitkan ataupun membiayai portal-portal yang
merosakkan, ataupun media-media massa yang merosakkan. Ini semua adalah kerja-kerja yang didokong di belakangnya oleh syaitan dan iblis, dan didokong lagi oleh hawa nafsu. Mereka menggunakannya, dan hasil daripada itu adalah produk-produk yang merangsang, yang merosakkan muda-mudi, yang merosakkan masyarakat. Dan kesan daripadanya adalah yang beriman, yang sedar akan bertambah sedar, manakala yang yang sedar ataupun yang beriman akan bertambah sedar bahawa ini semua adalah perkara-perkara yang batil, datangnya daripada sumber-sumber yang tidak elok. Manakala yang rosak akan terus rosak dan bertambah kerosakan mereka. Maka berlakulah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, iaitu liyamizallahu al-khabith minat tayyib, supaya Allah Taala mengasingkan yang baik daripada yang buruk, dan menjadikan yang buruk itu di antara satu sama lain, dan saling berkumpul sambil bersama, ya, bertompok-tompok di antara satu sama lain, lalu kesemua mereka itu disumbatkan ke dalam neraka Jahannam. Ini adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan berubah. Oleh sebab itu, kita kena ambil maklum, kita kena ambil kesedaran, bahawa apa yang berlaku di hadapan kita, apa yang berlaku di hadapan anak-anak kita, apa yang sedang berlaku di hadapan masyarakat kita, daripada hiburan, daripada sistem, daripada undang-undang dan sebagainya yang bertentangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ia akan memburukkan keadaan. Dia akan menjadikan masyarakat yang teruk menjadi lebih teruk. Manakala masyarakat yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih sedar dan lebih peka, lalu semakin hari jurang di antara mereka yang baik dengan jurang mereka yang tidak baik semakin lama semakin membesar. Tapi ini adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena lihat jalan ataupun cara musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membelanjakan harta ini untuk menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa pertembungan di antara hak dan batil tidak akan berhenti. Pertembungan di antara hak dan batil tidak akan berhenti. Dia akan berterusan. A'da hadzal din la yad'uhu firraha. Musuh-musuh agama dia tidak akan membiarkan pendokong-pendokong agama ini berehat. Kita tidak dapat berehat. Kalau kita nak membaiki umat ini, kita akan kena sentiasa bekerja tanpa berehat. Sebab kita membina, mereka datang untuk meruntuhkan. Kita membina lagi, mereka akan meruntuhkan. Jadi ini yang berlaku. Dan mereka tidak akan membiarkan pendokong-pendokong agama ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tentera. Mereka akan terus memerangi pendokong-pendokong agama ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yang bermaksud mereka akan terus memerangi kamu sehingga mereka dapat memurtadkan kamu sekiranya mereka mampu. Ini peringatan ataupun perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mereka akan terus memerangi kita. Dan dalam memerangi ini memerlukan bajet, memerlukan perbelanjaan yang besar. Kalau peperangan, lagilah memerlukan perbelanjaan yang besar. Harian akan memakan kos puluhan juta ringgit mungkin. Ya, memendai sesuatu peperangan. Sekiranya peperangan itu peperangan yang besar. Semua ini memerlukan kos, dan itulah
menjelaskan ataupun membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terus memerangi kamu. Dan dalam ayat yang kita bacakan tadi, fasayunfiquna innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Dan orang-orang kafir mereka akan menafkahkan harta benda mereka untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Fasayunfiquna, dan mereka akan terus memerangi dan mereka akan terus menafkahkan harta mereka. Summa takunu alaihim hasrah, tetapi di akhir nanti mereka juga yang akan menyesal dan mereka juga yang akan dikalahkan. Dan peringatan kepada pendukung-pendukung Islam pula, mereka juga dalam keadaan musuh-musuh Islam. Bukan sekadar berpegang dengan akidah mereka yang sesat dan tinggal di rumah mereka ataupun tinggal di tempat-tempat ibadat mereka semata-mata. Tidak. Mereka juga bekerja untuk menghalang umat Islam ni daripada kembali pada Allah. Begitu jugalah umat Islam. Begitu jugalah umat Islam. Umat Islam tidak boleh sekadar mengambil agama ini sekadar cetusan hati semata-mata, sekadar berzikir semata-mata. Tidak boleh. Umat Islam mesti mengambil agama ini dengan penuh kesungguhan dan bukan sekadar mengambil ia sebagai akidah dan ibadah, tetapi juga umat Islam mesti mengambilnya sebagai satu perjuangan untuk berhadapan dengan kebatilan yang juga bekerja keras untuk menghalang manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna usaha dan tindakan mesti dibalas dengan ataupun dihadapi dengan usaha dan tindakan. Kemudian kalau kebatilan berusaha sehingga dapat menegakkan negara, sehingga dapat mempunyai kekuatan ekonomi, menggunakan kekayaan negara dan menggunakan kekuatan tentera negara, maka umat Islam juga tidak boleh berpada sekadar agama ini letaknya di masjid ataupun dengan berzikir semata-mata, tetapi mesti berusaha sehingga negara kepada umat Islam itu merupakan negara dakwah, merupakan negara yang boleh berperanan untuk menyebarkan Islam dan merupakan negara yang boleh menghalang manusia, menghalang musuh-musuh Islam daripada meneruskan agenda jahat mereka. Jadi ini adalah peranan umat Islam. Oleh sebab itulah para sahabat Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kerana di Madinah itulah nanti ditegakkan Islam dalam bentuk sebuah negara, dan daripada situlah bertitik tolaknya gerakan Islam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Ulaika humul khasirun. Qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kafir, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kamu berhenti, maka akan diampunkan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Dan sekiranya kamu kembali kepada perbuatan kamu, maka telah berlalu sunnah orang-orang yang terdahulu. Apakah maksud sunnah yang terdahulu? Bermakna kalau kamu meneruskan agenda kamu untuk menghalang manusia daripada jalan Allah, maka apa yang telah berlaku sebelum ini, semua mereka akan dikalahkan oleh umat Islam. Umat Islam akan mengalahkan mereka. Maka katakanlah kepada orang-orang kafir, berhentilah daripada segala perbuatan kamu. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kamu. Tapi sekiranya mereka kembali kepada perbuatan mereka yang lampau, iaitu memusuhi Islam, maka sesungguhnya sunnah Allah akan kembali mengena mereka, iaitu mereka akan dikalahkan. Seperti mana yang berlaku
Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan musuh-musuh Islam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan jadilah semua agama itu milik Allah. Maknanya perangilah mereka, mana umat Islam diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi mereka-mereka yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Sama ada dengan menggunakan wang mereka, sama ada dengan menggunakan pengaruh mereka, sama ada dengan menggunakan teknologi mereka, sama ada dengan menggunakan ketenteraan mereka dan sebagainya. Maka umat Islam tidak boleh berdiam diri. Umat Islam juga mesti bertindak. Bertindak untuk mengalahkan dan menghentikan segala kekuatan-kekuatan yang batil yang cuba menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghalang manusia daripada mendengari dakwah Islam, daripada sampai ke lubuk hati manusia. Islam tidak memaksa manusia untuk menganut akidah Islam. Islam tidak memaksa untuk menganut akidah Islam, tetapi Islam tidak membenarkan sebarang kekuatan di atas muka bumi ini menghalang manusia daripada mendengar dakwah Islam dan mengganggu mereka-mereka yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in intahaw fa inna Allah bima ya'maluna basir. Sekiranya mereka berhenti daripada perbuatan mereka, maka sesungguhnya Allah Taala Maha melihat apa yang mereka lakukan. Wa in tawallaw, tetapi sekiranya musuh-musuh Islam ini berpaling, tidak mahu menerima hidayah dan masih terus ingin menyerang umat Islam ataupun menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekiranya mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Taala adalah pelindung kamu, adalah wali kamu, adalah pemenang. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan dialah Tuhan sebaik-baik yang memberi kemenangan. Jadi daripada ayat ini Allah Ta'ala menghubungkan di antara orang-orang kafir yang berusaha untuk menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan Allah Ta'ala menghubungkan di antara umat Islam pula mesti melakukan sesuatu, mesti membina kekuatan dan mesti menghadapi kemungkaran ataupun perancangan jahat yang dilakukan ataupun dirancang oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Dan daripada ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan wa qatiluhum, memfardukan jihad. Jadi jihad merupakan kefarduan yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Faridatun madiyatun ila yaumil qiyamah. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, man mata wa lam yaghzu wa lam yanwi ghazwa mata maitatal jahiliyah. Sesiapa yang meninggal dunia tapi tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pengajaran daripada surah ini dan daripada ayat-ayat yang kita bacakan ini. InsyaAllah kita bertemu di tafsir yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.